Assalamualaikum. Buat anda yang merupakan peminat roti, pastinya akan menggemari bread loaf yang dikeluarkan oleh jenama roti di pasaran. Tapi setiap kali nak beli jenis roti yang digemari, setiap kali itulah akan kehabisan stok. Antara yang menjadi kegemaran ramai adalah jenis bread loaf yang sangat sesuai dipelbagaikan menunya, seperti roti coklat kismis ni. Persoalannya, macam mana nak buat bread loaf ni? Kalau anda sukakan Gardenia Delicia Chocolate Raisin Bread, anda patut cuba resipi homemade loaf ni. Bukan sahaja lembut dan gebu, tapi sangat sedap. Bahan-bahan yang diperlukan pun mudah dan Umi gunakan bread maker je untuk buat bread loaf ni. Makan pula dengan aiskrim vanila, 2 hari je dah habis satu buku roti ni. Anak-anak Umi suka sangat. Nak tahu tips-tips penting dalam menghasilkan roti yang fluffy? Jom ke dapur. Dalam bread maker, masukkan 195 ml susu segar full cream, 30 gram gula caster, secubit garam, 280 gram tepung roti Jepun, atau boleh juga guna tepung roti biasa yang high protein. Nak guna tepung gandum tu boleh, cuma tekstur dan kesedapan roti ni tak samalah macam beli kat kedai tu. Sebab tu Umi galakkan guna tepung roti. 1 sudu kecil yeast segera. Umi guna jenama Saf Instant ni sebab yeastnya tak berbau kuat. Dan akhir sekali 1 sudu kecil K-Fine Cream Super, iaitu sejenis bread softener, atau boleh juga guna bread improver. Kemudian tekan setting untuk menguli macam jenis BM Umi ni di fungsi nombor 9. Kemudian setting masa selama 30 minit dan tekan butang start untuk ulian yang pertama. Dah habis bunyi beep pertama, tambah masa lagi 15 minit dan sambung uli sampai adunan dough jadi elastik dan berkilat. Jadi total masa untuk menguli ialah 45 minit. Bila adunan tepung dah mula jadi dough yang kasar macam ni, baru masukkan 25 gram margarin dan biarkan bread maker sambung ulian. Tujuan penggunaan margarin ni akan melembutkan dough tu supaya lagi mudah ulian tu dilakukan dan dough cepat elastik. Umi masukkan coklat Imalco ni dalam setengah sudu kecil sahaja untuk tambah perasa coklat sekaligus beri warna coklat pada loaf yang bakal dihasilkan. Sementara tunggu dough siap diuli, sediakan loyang 8x4x4.5 inci macam yang Umi tunjuk ni. Oles loyang dengan sedikit margarin untuk elakkan roti melekat lepas siap dibakar. Adunan dough dah mula nampak elastik sebab dah tak melekat sisa-sisa tepung di sekeliling bread maker tu. Boleh nampak kan, licin dan bersih je bread maker tu dari sisa tepung. Bila adunan dah betul-betul elastik dan nampak berkilat macam ni, lepas hampir 45 minit ulian, keluarkan dari bread maker. Sapu sedikit minyak di kedua-dua telapak tangan sebab adunan dough ni memang agak lembut dan sedikit melekit. Tapi lepas disapu minyak pada tangan, insya-Allah dough tak akan melekat di jari. Bulatkan dough sambil pusing dan tolak dough dari atas bawa ke bawah hingga dapat permukaan dough yang bulat, licin dan kemas. Perkemaskan pula bahagian bawah dough supaya tak terbuka waktu bakar nanti. Bujurkan sedikit doughnya. Kemudian ambil penggelik, oles dengan sedikit minyak masak dan mula canai memanjang macam yang Umi buat tu. Canai memanjang dan nipis sedikit, baru ditabur dengan kismis. Taburlah agak-agak je, jangan terlalu penuh ya. Kemudian mula gulung dough dengan kemas macam yang Umi buat tu. Nak bagi permukaan roti licin dan tak banyak berkedut. Part ni kena buat berhati-hati ya. Buat dengan kemas dan teliti. Bahagian hujung dough tu pun perkemaskan, bagi sekata dan tutup lubang-lubang kecil jika ada.
Dah siap pekemas, angkat dough dan masukkan dalam loyang yang dah dioles dengan margarin. Hentak-hentakkan sedikit biar dough sekata dan kemas kedudukannya dalam loyang. Lebih kurang ginilah. Ngam elok je duduk dalam loyang loaf ni. Tutup dan biarkan dough kembang 3/4 dari loyang selama 45 minit. Umi hanya buat sekali puffing je. Rehatkan di dalam oven. Bila gelap gini, lajulah proses mengembang. Hampir 45 minit, dough pun dah kembang 3/4 dari loyang. Sapu sedikit fresh milk atau boleh spray dengan air sebelum dibakar. Tujuannya supaya tekstur roti nanti tak kering lepas dibakar. Bakar roti pada suhu 160 degree selama 25 hingga 30 minit atau sehingga roti masak sepenuhnya. Masa dan suhu tu bergantung pada oven masing-masing. Letakkan loyang tu di rak paling bawah ya, untuk elakkan permukaan roti cepat burn atau nampak terlalu gelap. Nanti tak cantik pula. Kita nak biarkan pembakaran tu sekata dan cantik permukaan roti. Bila dapat bersauna ni, laju je roti ni kembang dengan jayanya. Keluar je dari oven, masa roti tengah panas-panas lagi tu, oles permukaan roti dengan margarin atau butter cair. Tujuannya untuk lembut dan menyilatkan permukaan roti. Hentakkan sedikit loyang untuk keluarkan bread loaf. Bila dah keluar dari oven ni, wajiblah picit-picit dulu sebelum kita nak potong roti tu. Biarkan roti dah suam-suam suku, dah nampak sejuk sikit, barulah dipotong nipis macam roti tawar atau roti gardenia yang biasa kita beli tu. Potong perlahan-lahan, gunakan pisau bergigi ya supaya mudah proses memotong roti. Makan macam tu je pun dah sedap sebab rasa coklatnya dan padu dengan kismis. Kalau nak lagi sedap, boleh letakkan 1 skop aiskrim vanila di tengah-tengah. Tutup kepada 2 dan makan. Wish, memang heaven sungguhlah rasa dia. Dah ada yang nak cuba ke tu? Jom buat sendiri homemade bread loaf ala-ala roti gardenia ni. Okeylah, sekian sahaja untuk entry hari ini. Jumpa di episod akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share dan tekan lonceng pertama untuk dapatkan notification video-video terbaru dari Umi. Assalamualaikum.